Kama mkulima, changamoto tu ni kwamba unaweza panda na ukose kuvuna kwa ajili ya kiangazi na tena magonjwa ya mimea. Tunapanda mbegu tofauti tofauti, tuone ni gani iko na mazao makubwa kushinda ile ingine. Tulienda vibaya sana kwa sababu hakukuwa na chochote. Tulipanda zikakauka zote. The weather always keeps changing, and if you plant your maize and the rains are not there, they'll get spoiled and you will lose everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor. Pada hari ini melalui subjek ijtihad dalam sains dan teknologi, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan ijtihad dalam pelaksanaan WEMA, iaitu singkatan pada Water Efficient Maize for Africa. Jadi pertama sekali, bersama saya Nur Atikah binti Samsudin, kita akan melihat kepada apa itu WEMA. Jadi WEMA ni ianya adalah nama projek bagi penanaman jagung yang menggunakan biji benih hybrid yang telah diubah suai secara genetik, atau dalam dunia sains ianya dikenali sebagai genetically modified organism. Jadi dalam projek WEMA, biji benih yang telah diubah suai secara genetik ini ianya dikenali sebagai Bacillus thuringiensis MON 810. Jadi dalam penghasilan biji benih yang telah diubah secara genetik, ianya menggunakan teknologi kejuruteraan genetik dengan cara memasukkan kod genetik yang diingini ke dalam DNA induk jagung. Fokus projek WEMA ini adalah di negara-negara Afrika seperti di Kenya, Mozambik, Afrika Selatan, Tanzania dan juga Uganda. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, sebelum adanya projek WEMA ni, tanaman jagung yang diusahakan di negara-negara Afrika ianya mengalami beberapa masalah, iaitu mereka tak dapat bercambah dengan baik, tak dapat membiak dengan baik dekat sana atas faktor cuaca yang tak sesuai, cuaca kemarau kat sana, dan juga adanya serangan daripada serangga perosak. Jadi tujuan projek WEMA ni dijalankan adalah untuk menghasilkan tanaman jagung yang mampu bertahan hidup di kawasan kemarau dan ianya terpelihara, ianya mampu menahan daripada serangan haiwan perosak. Jadi penanaman jagung dekat Afrika ni penting sebab jagung ni merupakan makanan ruji kepada rakyat Afrika dan ianya merupakan ianya memberi sumber pendapatan kepada ramai petani kecil. Macam contoh kita dekat Malaysia, kita makanan ruji kita nasi kan. Jadi bagi kita penanaman padi dekat Malaysia ni penting. Sebab selain kita kata nasi itu makanan ruji kita, ramai juga pesawah dekat Malaysia ni dapat manfaat daripada penanaman padi tu. Jadi sama juga konsepnya dengan dekat Afrika sana. Okay. Jadi kita kata WEMA ni kelebihannya ianya dapat mengatasi masalah kematian hasil tanaman, ianya dapat menjamin kelangsungan janaan pendapatan ramai petani kecil dan ianya dapat membasmi kelaparan dan juga kemiskinan rakyat. Jadi untuk kita melihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan WEMA ni ataupun berkenaan dengan biji benih dia yang telah diubah secara genetik, itu yang kita punya fokus utama kita. Jadi saya akan serahkan kepada rakan pembentang saya yang seterusnya. Farmers here in Africa, when you want food, you go to the farm. But when there is drought, you don't have enough food to give your children. Drought is such a complex problem that one organization cannot address alone. Hi, my brother. How are you? Fine. Good. Welcome. WEMA is Water Efficient Maize for Africa. It's a public-private partnership project that was established to develop and deploy drought-tolerant and insect pest protected maize for small-scale farmers in Africa. Baiklah, insyaAllah saya akan teruskan perbincangan hari ini. Saya Siti Nurhusna binti Tukiran. Baiklah, MON 810 merupakan sejenis biji benih jagung yang terhasil melalui proses pengubahsuaian organisma secara genetik atau juga dikenali sebagai genetically modified organism. Seperti mana yang diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi, GMO adalah salah satu usaha untuk menghasilkan organisma yang melampaui ciri-cirinya yang berlaku secara semula jadi, yang boleh dilakukan melalui beberapa pembiakan terpilih.
Melalui kaedah WEMA ini, terhasillah biji benih yang dinamakan MON 810. MON 810 bersifat transgenik, iaitu satu atau lebih jujukan DNA daripada spesies lain telah diperkenalkan dengan cara buatan. MON 810 ini telah dimasukkan ke dalam beberapa variety jagung, terutamanya di kawasan yang mempunyai masalah seperti musim kemarau yang berpanjangan dan juga kekurangan sumber air. MON 810 terdiri daripada jin terbitan derived genes yang dinamakan Bacillus thuringiensis BT, Bacillus thuringiensis BT, iaitu jin CRY1AB yang terpenggal truncated. Jin CRY1AB adalah jin yang mengekod protein insektisidal sigma endotoxin yang mengawal beberapa serangga perosak yang dikategorikan di bawah Lepidopteran. Sebagai contoh, Ostrinia nobilialis, iaitu haiwan yang membuat lubang pada jagung di negara sebelah Eropah. Ciri pada jin CRY1AB ini juga mampu menawarkan perlindungan atau dapat mencegah rama-rama tertentu yang boleh merosakkan jagung semasa proses penyimpanan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Afaf Afifi binti Abdullah. Saya akan menerangkan berkaitan isu WEMA, iaitu MON 810. Setelah mendengar pembentangan daripada Atikah dan Husna sebentar tadi, kita boleh fikirkan bahawa jin CRY1AB atau BT protein ini mempunyai banyak kelebihan terhadap alam sekitar. Akan tetapi jin CRY1AB ini turut mempunyai isu iaitu kesan buruk terhadap tubuh badan manusia sekiranya seseorang itu memakan jagung yang telah terubah suat ini. Okey, kesan yang pertama terhadap manusia adalah jin ini boleh mengganggu sistem pernafasan dan berlaku perubahan kepada membran plasma sekiranya seseorang individu itu terdedah kepada jin CRY1AB. Ini terjadi kerana protein BT telah bertindak sebagai toksin pembentuk liang ataupun bahasa Inggerisnya ialah pore forming toksin. Protein BT ini membuat perubahan pada membran plasma sehingga mengganggu aktiviti enzim adenylate kinase AK apabila dimasukkan di dalam medium semasa proses in vivo. Kesan yang disebut ini dipetik pada artikel yang ditulis oleh Mesnich, Claire dan rakan-rakan mereka pada tahun 2019 yang bertajuk Cytotoxicity on Human Cells of CRY1AB and CRY1AC-BT Insecticidal Toxins Alone or with a Glyphosate-based Herbicide. Kesan pertama ini mungkin juga boleh menjadi konsisten di mana dipetik oleh di mana penulis artikel yang lain iaitu Spirox, beliau telah membuat kajian ke atas tikus. Setelah memberi makan tikus dengan jagung MON 810 yang menghasilkan CRY1AB ini, di mana julat kepekatan adalah melebihi 100 part per million, tikus itu menunjukkan tanda-tanda perubahan hepatorenal. Manakala isu yang kedua berkaitan dengan MON 810 adalah apabila BT protein ini dia boleh memberi kesan terhadap serum wanita yang hamil. Menurut Aziz Aris dan Samuel Leblanc menerusi artikel yang bertajuk Maternal and Fetal Exposure to Pesticide Associated to Genetically Modified Foods in Eastern Township of Quebec, Canada. Artikel ini tulis pada tahun 2011. Mereka menemui residu protein BT di dalam serum wanita hamil pada sekitar 0.2 part per bilion. Di mana setelah protein ini terjadi proses bioakumulasi dalam tisu dan ianya boleh memberi kesan jangka panjang. Apabila bahan-bahan yang boleh memberi psikopatologi terhadap janin ini, terutamanya BT protein, memasuki plasenta, ianya mampu menyebabkan kematian perinatal, anomali congenital, melambatkan pertumbuhan janin dalam rahim serta kematian ibu dan banyak kesan lain untuk kedua-duanya iaitu ibu dan anak.
Jadinya kedua-dua isu yang saya utarakan di sini ianya berpunca daripada pengambilan harian jagung ataupun orang Afrika dia menjadikan jagung ni sebagai makanan ruji. Apabila pengambilan jagung yang diubah sesuai genetik ni daripada Crane White AB atau BT protein ni terlalu kerap, maka kesan yang disebut ini mungkin boleh menjangkiti seseorang individu. Tetapi apabila pengambilan jagung yang diubah sesuai ini diambil dalam kadar sedikit ataupun kita jadikan sebagai makanan sampingan, kemungkinan untuk kesan buruk ini berlaku adalah tipis ataupun rendah. Sebagai maklumat tambahan, sebelum penggunaan dan pengedaran biji benih MON 810 ini oleh syarikat-syarikat yang terlibat secara besar-besaran kepada pengguna, ianya tidak memerlukan ujian BT protein pada sel manusia secara in vitro, di mana sepatutnya setiap pasaran tanaman yang mengalami GMO proses ataupun dia membuat GMO proses ataupun dia membuat GMO, mereka perlu mendapatkan kebenaran GMO oleh pihak yang berkuasa ataupun berkenaan. Maka kat sini timbulnya persoalan, apakah jagung yang terhasil daripada GMO ataupun secara khususnya adalah MON 810 ini selamat dimakan oleh pengguna daripada sisi pandang Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya Hanis akan membicarakan pula tentang pandangan ulama, hukum dan juga fatwa yang berkaitan dengan isu di atas. Isu memang ini berkait dengan aplikasi bioteknologi, organisma terubah sesuai genetik GMO dan juga makanan terubah sesuai genetik GMF. Oleh itu, perbincangan hukum, fatwa dan undang-undang yang berkaitan merujuk kepada kedua-dua perkara berikut. Kita sedia maklum bahawa Islam telah memberi panduan kepada kita, kepada umat Islam dalam memilih makanan, iaitu makanan yang halal dan baik, halalan tayyiban. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Daripada ayat di atas kita dapati bahawa Islam bukan sahaja menuntut penganutnya untuk mencari makanan yang halal, tetapi makanan yang halal lagi baik. Umat Islam perlu teliti dalam memilih makanan kerana makanan merupakan unsur penting yang boleh mempengaruhi kesihatan dan pertubuhan diri manusia. Intipati daripada konsep halalan tayyiban tersebut adalah untuk menjamin kebaikan makanan yang diambil di samping memelihara kesihatan manusia. Dalam kita membahaskan berkenaan dengan GMO ini, sekalipun makanan tersebut adalah daripada sumber yang halal dimakan dalam Islam, tetapi jika ia diketahui mempunyai kesan sampingan yang mengundang kepada kemudaratan kesihatan manusia, maka ia perlu dielakkan. Hal ini bertepatan dengan maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, zuriat dan harta benda. Seterusnya, kaedah fikih yang berkaitan dengan isu ini ialah terbitan daripada kaedah kedua, al-yakin la yazalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Terbitan kaedah tersebut ialah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulu ad-dalil ala at-tahrim, yang bermaksud asal sesuatu perkara itu adalah harus sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Menurut Dr. Karwin Abu Bakar, iaitu Dekan Universiti Filipina, Institut Pengajian Islam, beliau menyatakan bahawa bioteknologi ataupun makanan ubah sesuai genetik adalah harus bagi setiap orang Islam selagi pemprosesan setiap barang keluaran tersebut dilabelkan sebagai bebas daripada elemen berbahaya. Dan selain itu, persidangan Islam yang diadakan di Rabat, Morocco, di mana Islamic Academy of Science IAS telah menyatakan bahawa selagi GMF ini adalah bermutu baik, tiada risiko kepada manusia dan alam sekitar, umat Islam boleh menggunakannya. Bagi fatwa yang berkaitan, telah diadakan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-95 yang bersidang pada 16 hingga 18 Jun 2011. Mereka telah membicarakan berkenaan dengan hukum memakan makanan terubah sesuai genetik ini. Dalam fatwa tersebut, mereka bersetuju dan memutuskan bahawa dalam penghasilan makanan terubah sesuai genetik GM food, penggunaan bahan-bahan yang diharamkan dan memudaratkan manusia serta alam sekitar adalah dilarang, manakala penggunaan
haiwan ternakan yang halal dibolehkan sekiranya haiwan tersebut disembelih mengikut kaedah syarak. Maka daripada isu WEMA ini, apa yang dapat disimpulkan ialah sekiranya biji benih yang digunakan itu tidak memberikan kemudaratan kepada kesihatan manusia dan juga alam sekitar, maka ia diharuskan. Dan sekiranya ianya memberi kemudaratan, maka penggunaannya adalah dilarang. Kita teruskan dengan garis panduan makanan halal yang hasil daripada ubah suaian. Demi menjamin kesucian, keselamatan dan kehalalan makanan yang akan dijamah oleh kita sebagai pengguna Muslim, produk terbabit hasil daripada ubah suai perlulah menepati garis panduan dan piawaian halal yang ditetapkan oleh negara kita, Malaysia. Dalam catatan Piawaian Malaysia MS 1500/2009 bahawa makanan dan minuman yang mengandungi bahan atau produk hasil sampingan organisma ubah suai genetik GMO atau bahan ramuan yang diperbuat daripada dengan menggunakan bahan genetik haiwan yang tidak halal menurut hukum syarak adalah tidak halal makanan tersebut. Di sini maksudnya apa-apa perkara yang apa-apa bahan yang ditambahkan daripada bersumberkan bahan yang halal, produk yang kita akan makan adalah halal untuk kita makan. Manakala bahan yang ditambah daripada unsur-unsur yang tidak halal, itu bererti produk yang produk yang dihasilkan juga adalah haram di sisi syarak dan tidak halal untuk pengguna Muslim makan. Okey. Sungguh pun terdapat garis panduan mengenai pengawasan GMOs halal, namun pelaksanaan masih samar-samar dalam memastikan produk itu selamat dan halal, kerana hingga kini masih belum ada undang-undang dan dasar yang menyeluruh mengenai GMO yang mematuhi hukum syariah. Umumnya ia mestilah mematuhi yang pertama sekali tidak memudaratkan kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar. Yang kedua, tidak berbeza dengan produk yang sedia ada dan yang digantikannya. Yang ketiga, mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat sebelum dipasarkan. Dan yang keempat, didedahkan maklumatnya kepada pengguna supaya tidak tertipu dengan dakwaan produk yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ruqayyah binti Ishaq akan meneruskan perbincangan dalam bahagian aspek akhlak Islami dan nilai etika yang terlibat dalam isu WEMA. Di sini kami datangkan 3 poin utama. Yang pertama, keharusan dalam penggunaan produk GMO WEMA iaitu MON 810 menurut perspektif Islam. Dalam isu ini kita perlu lihat manakah kebaikan dan keburukan yang menjadi justifikasi untuk mengharuskan penggunaan sesuatu produk GMO tersebut, di mana ianya melibatkan aspek maslahah dan mafsadah. Dalam aspek maslahah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa setiap perkara yang bertepatan dengan maqasid syariah, iaitu objektif-objektif syariah, boleh dikategorikan sebagai maslahah, iaitu melibatkan pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahawa maslahah boleh dikategorikan kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, maslahah yang diiktiraf secara langsung sebagai baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti memakan makanan yang halal. Yang kedua, maslahah yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti memakan rasuah. Dan yang ketiga, maslahah yang tidak dinyatakan secara langsung sebagai baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti aplikasi sains dan teknologi termasuk penghasilan produk GMO. Maslahah dari segi keutamaan boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Kategori-kategori maslahah ini mempunyai hierarki yang tersendiri dari segi keutamaan, di mana daruriyah adalah kategori yang paling utama dan diikuti oleh hajiyah, seterusnya tahsiniyah. Oleh itu, setiap maslahah yang dipertimbangkan perlu dikenal pasti kategorinya terlebih dahulu serta kategori maslahah yang berkonflik dengannya sebelum hukum ditetapkan. Selain itu, mafsadah atau darar juga perlu diambil kira, di mana ianya juga mempunyai hierarki yang tersendiri. Mafsadah yang mendatangkan keburukan ke atas maslahah dalam kategori daruriyah dikira sebagai lebih besar dan perlu dijauhi berbanding mafsadah yang menimpa maslahah dalam kategori hajiyah. Dalam isu WEMA ini, meskipun negara Afrika merupakan negara
yang beriklim kemarau berpanjangan yang menunjukkan keperluan kepada produk GMO yang mampu untuk menahan kemarau bagi hasil tanaman mereka. Namun terdapat kajian yang menunjukkan produk ini mampu memberi kesan terhadap kesihatan pengguna dalam jangka masa yang panjang sebagaimana dijelaskan dalam topik isu sebelum ini. Jadi, kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan bagi mengenal pasti antara maslahah dan mafsadah tersebut, yang mana yang lagi besar bagi mengenal pasti keharusan pengaplikasiannya. Okey, kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu memberi kesan sampingan terhadap kesihatan pengguna atau masyarakat. Okay. Dalam isu WEMA ini, satu kajian telah dilakukan terhadap jin yang digunakan dalam penghasilan produk GMO WEMA, iaitu MON 810. Ianya mendapati jin tersebut mampu memberi kesan terhadap serum perempuan mengandung dalam jangka masa yang panjang. Di mana ini menunjukkan ianya menyalahi garis panduan produk pemakanan GMO yang sepatutnya memberi kesan yang signifikan terhadap kesihatan dan kesejahteraan pengguna atau masyarakat. Juga produk tersebut mampu menjaga kepentingan sosial dan ekonomi sesebuah masyarakat tersebut. Okey. Poin yang terakhir ataupun poin yang ketiga ialah keterbatasan dalam penyampaian maklumat mengenai produk GMO. Okey, dalam isu projek WEMA ini, ianya terdapat pengawalan ketat berkaitan maklumat mengenai produk GMO MON 810 itu sendiri, sehingga ianya menghalang penyelidik daripada berbincang bersama-sama dengan rakan kongsi projek WEMA termasuklah National Agricultural Research System. Okay, dalam hal ini, ianya disuarakan oleh African Center for Biodiversity yang menyatakan setiap maklumat mengenai prestasi dan kawalan risiko dalam projek WEMA ini tidak dinyatakan dalam laman web rasmi WEMA. Hal ini menunjukkan ianya telah menyalahi etika garis panduan produk GMO yang telah ditetapkan, di mana setiap maklumat perlu didedahkan kepada setiap individu ataupun golongan ataupun masyarakat yang terlibat dalam penggunaan produk GMO tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Umairah binti Mazlan. Jadi sebagai kesimpulan, kumpulan kami menyenaraikan beberapa kebaikan serta keburukan pelaksanaan program WEMA. Pertamanya, kita akan melihat kepada keburukan, memandangkan ianya telah pun dijelaskan oleh sahabat saya sebentar tadi. Jadi daripada apa yang telah dibentangkan, terdapat dua keburukan pelaksanaan program WEMA. Yang pertama adalah kesan terhadap pernafasan manusia dan kedua adalah kesan terhadap wanita hamil. Dari sudut kebaikan, pertamanya, WEMA ini mampu mengatasi masalah sumber makanan disebabkan kemarau yang melampau. Jadi seperti mana yang kita maklum, negara Afrika ini sememangnya sangat terkenal dengan isu kebuluran. Daripada 820 juta penduduk dunia yang mengalami kebuluran, negara Afrika merekodkan kadar tertinggi daripada negara-negara yang lain. Jadi kehadiran kewujudan program WEMA ini secara tidak langsung mampu mengurangkan kadar kebuluran, kerana yang pertamanya adalah jagung sememangnya makanan asasi penduduk Afrika, dan yang keduanya adalah kemampuan jagung tersebut untuk hidup dalam suhu yang sangat ekstrim seperti di Afrika. Kebaikan yang kedua, mengurangkan kesan racun herbicide. Jadi herbicide ini adalah sejenis racun yang digunakan oleh petani untuk membunuh tumbuhan-tumbuhan kecil yang mampu merosakkan tanaman. Jadi petani memang selalunya akan menggunakan herbicide lah untuk menjaga kesuburan tanaman mereka. Namun herbicide ini memberi kesan buruk terhadap kesihatan manusia, iaitu ia mampu merosakkan sel-sel dalam tubuh badan manusia. Jadi satu kajian telah dijalankan menggunakan herbicide berjenama Roundup. Apabila digandingkan Roundup ini dengan genetik Cry1AB dan genetik Cry1AC, didapati kedua-dua genetik ini mampu mengurangkan kesan nekrosis disebabkan Roundup itu. Dan yang terakhir adalah tidak memberi kesan terhadap non-targeted organism. Dan non-targeted organism dimasukkan adalah organisma lain selain manusia, kerana WEMA target organisma yang ditarget adalah manusia. Jadi non-targeted organism merujuk kepada binatang lah yang utamanya. Jadi walaupun terdapat dakwaan yang mengatakan WEMA ini memberi kesan terhadap populasi rama-rama, tapi apabila satu kajian mendalam yang dijalankan, ianya mendapati yang dakwaan tersebut adalah salah. Dan kesimpulan yang dapat dibuat adalah
yang WMOT ini tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi daripada apa yang keburukan serta kebaikan yang telah kami senaraikan, kumpulan kami bersetuju untuk menyokong pelaksanaan program WEMA. Kerana yang pertamanya adalah kami dapati kebaikan WEMA ini jauh lebih banyak berbanding keburukan. Seterusnya, WEMA ini mampu menolak kemudaratan serta menjaga maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, dan dengan memastikan sumber makanan penduduk Afrika itu tidak terputus. Dan yang terakhir, masih belum ada kajian yang sememangnya betul-betul mendalam mengenai kesan WEMA terhadap kesihatan manusia. Jadi daripada semua ni kami dapati yang menjaga nyawa itu lebih utama. Berikut adalah senarai rujukan yang kumpulan kami gunakan. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. The future is very bright, not just for the project, but for African farmers. Each challenge is an opportunity for us to move and work harder. At the end, you may be able to break the cycle of poverty. And that is what WEMA is all about.